Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita sambung ke ayat yang ke-54 sehingga ayat yang seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون صدق الله العظيم. InsyaAllah kita tengok ayat yang ke-54, tetapi dia sangat berkait daripada ayat yang ke-51. Mari kita terjemahkan sekejap ayat yang ke-51. Summa, kemudian, innakum, kamu tu siapa? Iaitu ad-dallun ada disebut ya. Ayyuha, wahai ad-dalluna, orang-orang yang sesat, iaitu sesat daripada kebenaran. Al-mukadzibuna, lagi orang-orang yang mendustakan, iaitu yang mendustakan wujud ya Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. La-akiluna, pasti benar-benar akiluna,
orang-orang yang makan min syajarin sejenis pokok min zakum daripada zakum maknanya bukan makan pokok tu, buah daripada pokok tersebut biasa orang tak makan pokok kan, pokok paku je lah pokok kubis okey fa'ataf lalu maliuna orang-orang yang memenuhi, maknanya kamu wahai orang-orang yang mendustakan Allah akan menjadi orang yang memenuhi minha daripada nya tu apa, iaitu daripada zakum al-butunah, perut-perut ni perut-perut kamulah. Ini fa kita ini lalu selepas memenuhkan ahli neraka ini memenuhkan perut mereka dengan buah-buah zakum yang berduri lagi beracun, seperti mana yang disebut oleh Nabi, kalau satu buah zakum itu gugur kat dunia, nescaya akan mati sumber makanan manusia, tak boleh hidup dah manusia, sebab pokok-pokok, sayur-sayur semua mati, menyebabkan ternakan semua mati disebabkan oleh bisa racun tersebut. Maka itulah yang menjadi makanan yang akan memenuhi perut ahli neraka. Bila pokok buah tu berduri, beracun, maknanya kita punya usus ni hancur. Lalu syaribuna, itu semua atas pattern apa? Isim apa? Isim fa'il kita dah tengok sebelum ni akiluna maliuna. okey, kita tengok kolom nombor 1 dipanggil fa'il apa? Madhi. okey, akala. Pergi ke kolom nombor 4, isim apa? Isim fa'il isim fa'il nak ditukar daripada fa'il madhi. okey, akala akan bertukar kepada fa'ilun, akilun. Akala jadi fa'il, jadi akala jadi akilun. Akala makna dia telah makan. Kalau akilun orang yang makan. Susah ke Syarif? Nak sini lagi? Sini okey. Okey, kemudian perkataan seterusnya ialah mala'a. Apa makna mala'a? Dia telah memenuhi. Kalau tukar kepada isim fa'il dia jadi mali'un. okey, yang ini pula daripada perkataan apa? Syariba. Ini kena tengok kamus baris dia. okey, akan jadi apa? Syaribun. Apa makna syaribun? Orang yang minum. Semua akan boleh bertukar lah. Kalau kataba jadi katibun. Apa makna katib? Penulis. Kalau qara'a jadi qari'un. Apa makna qari'un? Pembaca, iaitu orang yang membaca. Kalau daraba jadi daribun. Apa makna darib? Orang yang memukul. Kalau nazara akan jadi nazirun. Apa makna nazir? Orang yang melihat. Kalau alima akan bertukar alimun. Apa makna alimun? Orang yang tahu, yang mengetahui, yang berilmu, sebab dia daripada perkataan alima. Bila kita jumpa isim, maka kita hendaklah memecahkan isim itu kepada diagram mata. Diagram warna apa? Warna hijau. okey, kalau seorang yang makan lelaki disebut akilun. Kalau dua orang akilani atau
Kalau orang-orang lelaki yang makan, itulah akiluna min syajarin min zaqqum. Kalau seorang perempuan yang makan, akilah, dua orang, ataupun kalau jamak dia akilatun atau akilatin. Seorang lelaki yang memenuhi maliun, dua orang, ataupun kalau orang-orang lelaki yang memenuhi, itu famaliuna minhal butun. Itu dia. Okey, kalau seorang yang minum lelaki disebut syaribun, kalau dua orang ataupun ya syaribaini, kalau jamak dia syaribuna, fasyaribuna alaihi minal hamim. Ya? Itu makna orang-orang yang minum. Okey. Jadi seperti mana yang kita pernah nyatakan juga, satu teori dalam bahasa Arab, iaitulah ini isim apa ni? Isim fa'il akan sama maknanya dengan apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari berada pada kolom nombor berapa? Kolom nombor 2, ya. Makna kolom nombor 2 dengan kolom nombor 4 sama makna. Kalau akala akan sama makna apa? Ya'kulu. Makna orang yang makan sama maknanya dia sedang makan. Okey? Kalau maliun sama dengan fi'il mudhari apa? Mala'a yamla'u. Okey? Makna orang yang memenuhi sama makna dia sedang memenuhi. Kalau syaribun orang yang minum sama maknanya dengan dia sedang minum. Apa dia? Yashrabu. Ya, yang ni yashrabu itu ditentukan oleh orang Arab barisnya. Tengok kamus, sebab orang Arab tak sebut yashribu. Ya. Kalau yakulu, orang Arab tak sebut yakilu. Tu kena tengok kamus. Ini hendaklah mengikut apa yang kita dengar daripada orang Arab ataupun merujuk kepada kamus. Biasalah macam tu kan. Kalau nak dapat sebutan yang betul dalam bahasa Melayu, dengarlah orang Melayu sebut. Saya pergi ke sekolah, atau ke saya pergi sekolah, atau saya pergi sekolah. Mana satu yang betul? Nak dengar orang Bangla yang datang ke, ataupun sebutan yang betul dia pada tuan-tuan? Orang Melayu mesti merujuk kepada orang Melayu. Dia tak jadi saya pergi, walaupun kita faham kan, saya pergi Ustaz. Tapi itu maknanya bukan Melayu lah tu. Begitu juga dalam bahasa Arab, nak menentukan yakulu, yakilu ke, yakalu ke, ini ditentukan oleh orang Arab sebenarnya. Yamla'u, yashrabu. Ini kalau kita merujuk kepada kamus, dia akan bagi 3 yang paling asasi mesti ikut orang Arab sebut. Pertama fi'il madhi untuk 3 huruf, yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga masdar. 3 tu yang dinyatakan dalam kamus kita itu tak boleh direka. Apa ni cara membariskannya kecuali mengikut sebutan orang Arab. Okey. Sekarang ni kita tengok ayat kita, ayat yang ke-54. Fa lalu syaribuna, orang-orang yang minum, maknanya mereka akan minum, sama dengan fi'il mudhari'. Kalau sebelum tu akiluna, maknanya mereka akan makan. Yakuluna sama macam fi'il mudhari' makna. Kalau maliuna, orang-orang yang memenuhi, sama makna dengan mereka akan memenuhi. Kalau syaribuna, orang-orang yang minum, maknanya mereka akan minum. Kalau susah, memang terjemahan Melayu kita orang-orang yang makan, ya, daripada sebuah pokok. Lalu orang-orang yang memenuhi, kan tak berapa sesuai bahasa Melayu kan. Lalu orang-orang yang minum, tak.
Sebenarnya mereka akan makan daripada buah zakum, lalu mereka akan memenuhkan perut-perut mereka daripada buah zakum, lalu mereka akan minum. Ya? Okey. Alaihi, atasnya, nya tu apa? Atas air. Betul Fasharibuna hadza syurba, hadza syaraba. Okey. Di atas air, makna di atas apa? Fasharibuna alaihi, lalu mereka akan meminum, atau orang-orang yang meminum. Alaihi, atas apa? Mula-mula dia makan apa? Ini konon-kononnya perut lah. Perut dia konon-kononnya. Ini selalu dia lah. Lagi dimasukkan apa? Buah zakum, berduri dan beracun. Sampai apa? Sampai penuh buah zakum dalam perut usus kita. Maknanya terbarai dan hancur. Kemudian syaribuna, selepas penuh tu, syaribuna alaihi, atas kepenuhan usus dengan buah zakum tadi, lalu mereka meminum. Alaihi, atas kepenuhan perut tadi. Dah terburai, dah hancur, tapi tak terburai tak mati. Okey. Mereka minum min al-hamimi. Apa makna al-hamim? Air panas yang mendidih, ya. Okey. Itu ayat yang ke-54, syaribuna kurhan ala zakum al-ma'kul. Dikatakan mereka minum di atas buah zakum yang penuh dalam perut mereka, yang mereka makan itu. Okey. Daripada air yang apa? Air yang panas. Ayat 54. Min ma'in syadidil hararati. Kalau dalam tafsir, apa makna ma'in? Air syadidil hararah, yang bersangat panas. Bersangatan panasnya, maka diterjemahkan sebagai air yang mendidih, kan? Kalau terjemahan Haji tengok air mendidih, ya. Air panas mendidih. Kalau mendidih memang panas lah. Ya. Okey, itu proses selepas dia, makna dah penuh perut tu dengan zakum, dia orang terpaksa minum. Kenapa? Haus, ya? Kerana kehausan mereka, tak kira perut dia jadi macam mana pun tak kisah. Macam mana keadaan mereka itu minum? Ataf lagi, lalu syaribuna, mereka akan minum. Sebab perkataan syaribuna ni adalah kalimah apa? Mufrad ke jamak? Jamak. Syaribuna. Okay? Ini kalau kalau kita pecahkan isim, kalau seorang yang minum syaribun, kalau dua orang syaribani, atau kalau jamak dia syaribuna atau syaribina. Itu pecah mengikut isim. Cuba pecahkan fi'il pula. Guna diagram warna apa? Kuning. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yashrabu, huma yashrabani, hum. Maknanya sama, makna yashrabuna. Apa makna yashrabuna? Mereka minum, mereka akan minum. Makna syaribuna sama, makna yashrabuna. Kenapa? Kenapa sama? Sebab formula ini, isim fa'il akan memberi makna dan berfungsi dengan fungsi yang sama seperti mana fi'il mudhari'. Ini formula, tuan-tuan, sebab nanti kita akan tersangkut dalam menterjemahkan. Mungkin tak apa, bahasa Melayu dah tak sesuai nak terjemah. Lalu orang-orang yang minum daripada air panas yang mendidih, lalu orang-orang yang minum dia kena kita terjemahkan cara fi'il mudhari'. Lalu mereka akan minum. Boleh? Kenapa Allah tak guna fi'il mudhari', ya? Sebab fi'il mudhari' sama dengan isim fa'il. Ya, jadi maknanya Allah memperbagaikan gaya bahasanya.
Cuma kita jadi kekok. Kenapa? Sebab kita terjemah bahasa Melayu. Bagi orang Arab serupa ya maknanya. Sebab tu kita nak bagi tahu, bagi orang Arab isim fa'il serupa dengan fi'il mudhari'. Jadi kita kalau menghadapi kesukaran dalam menterjemahkannya dalam bahasa Melayu, tukarlah. Kalau susah nak terjemah fi'il mudhari', terjemahlah isim fa'il. Susah nak terjemahkan isim fa'il, tukarlah pada fi'il mudhari'. Sebab nanti bila begitu, ya, syaribuna sama makna fi'il mudhari' kan? Yashrabuna, mereka akan minum. Maka kita kena cari ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Bila kita jumpa fi'il mudhari', kita kena cari apa? Fa'il. Fa'il tu siapa? Hum tu siapa? Ahlun nar lah. Kalau di dalam cerita kita Ashabus Shimal. Sekarang ni kita dalam episod Ashabus Shimal yang minta dilambat-lambatkan oleh Kak Zahra. Kak Zahra kata lambat-lambatkan. Sebab baru ni orang lelaki riang sangat cerita syurga, dapat bidadari lah, macam-macam lah. Dilambatkan supaya orang lelaki jadi takut sikit ni. Tetapi yang ramai ahli neraka kata Rasulullah siapa? Orang perempuan Sebab senangnya orang perempuan masuk syurga, dia jadi ramai masuk neraka. Ya? Lalu Rasulullah ditanya, apakah perkara yang paling menjadikan, perkara yang banyak menjadikan orang dalam api neraka? Ya? Rasulullah kata dua perkara. Ya? Al-famu wal-faraju. Makna al-fam? Mulut. Ini mulut ni. Keupayaan orang perempuan 20 kali ganda daripada lelaki. Kalau diguna untuk kebaikan, 20 kali ganda cepat masuk syurga. Diguna untuk benda buruk, cepat 20 kali ganda lah masuk. Yang kedua, al-faraj, kemaluan. Sebab punca perzinaan, berluasannya perkara tak elok itu daripada orang perempuan. Jadi maknanya di sini, tapi al-faraj wal fam tu Rasulullah sebut bukan orang perempuan ni, orang lelaki sama juga. Tapi Rasulullah menyatakan dua perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Dua perkara yang banyak masukkan orang dalam syurga. Apa? Pertama, Rasulullah kata at-taqwa. Disebabkan oleh ugutan-ugutan ni, tanggungjawab orang lelaki ni banyak, lalu orang lelaki ni jadi takut. Dia berhati. Takut tu yang menjadikan orang banyak masuk syurga. Wah, yang keduanya husnul khuluq. Husnul khuluq iaitu husnul elok khuluq, akhlak. Ini semua ni orang perempuan pun boleh. Takwa pun ada pada orang perempuan, husnul khuluq pun ada pada orang perempuan. Mulut pun banyak juga kat orang lelaki. Dan iaitu zina pun berlaku pada orang lelaki juga. Okey. Fi'il mudhari', fa'il dia hum tu ashabus shimal kan? Ahli neraka atau ahlun nar. Okey. Lepas tu apa perkataan? Syaribuna syurba, terus syurbanya. Tengok syurba. Yang ini memerlukan kepada tuan-tuan menguasai sifir. Cuba tengok dalam kamus. Cuba tuan-tuan tengok tiga perkara yang dibagi oleh kamus: fi'il madhi, mudhari' dan masdar. Okey. Cuba tuan-tuan buka kamus, muka surat berapa? Muka surat 163. Kiri ke kanan? Kiri. Nombor berapa? Baris berapa? Yang ke-8. Okey. Daripada atas. Okey. Macam mana bunyi fi'il madhi dia? Syariba. Ini bahasa orang Arab. Orang Arab tak sebut syarabah. Syariba. Apa makna syariba?
dia telah minum. Okey, macam mana bunyi fi'il mudhari' di situ? Yashrabu, bukan yashribu, bukan yashrubu. Ya? Apa makna yashrabu? Dia sedang minum atau dia akan minum. Macam mana masdar dia berbunyi? Syurban, 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 syurban sama. Syurban, syurbun semua samalah. Syurban, syurbun, syurbin. Cumanya baris tu menjadikan kita mesti. Kalau nak bagi atas 11 sebab. Nak bagi bawah berapa sebab? 2 sebab. Kalau nak bagi depan berapa sebab? Diagram warna apa ni? Purple. Tengok purple semula. Tak boleh jawab pula Dato'. Kalau isim berbaris di atas ada berapa sebab? Atas, atas. Masuk, masuk, masuk. 11 sebab. Saya tak ikut urutan dah ya. Kalau dia baris bawah isim majrur ada berapa sebab? 2. Kalau dia baris depan ada berapa sebab isim? Ada 6 sebab. Jadi syurba bagi apa? Bagi atas. Maka mesti bersebab. Salah satu daripada berapa? Daripada 11 sebab. Dia menggunakan isim apa ni? Masdar. Apabila isim masdar diulang daripada perkataan ni, syaribuna atau yashrabuna, lepas tu diulang dalam bentuk masdar baris atas, maka namanya ialah maf'ulun mutlaq. Maf'ulun mutlaq. Kalau tuan-tuan nak tengok maf'ulun mutlaq, boleh rujuk kepada muka surat berapa kita dah bincang sebelum ni. Dah. Okey, kita tengok contoh maf'ulun mutlaq. Muka surat 164 ya. Muka surat 164. Okey, dia adalah isim berbaris mansub. Apa makna mansub? Baris atas lah, sama ada tanwin ataupun secara tidak ditanwinkan, yang terhasil daripada huruf-huruf fi'il, iaitu daripada syaraba, ni huruf fi'il, syariba, yashrabu. Dia adalah isim masdar. Dalam bentuk masdar, mesti dalam bentuk masdar. Syariba yashrabu syurban. Ini syurba. Apa tujuan dia? Ada atau dua jenisnya. Yang pertama, dia nak menegaskan fi'il. Contohnya warattilil qur'ana tartila. Wa makna apa? Rattil, bacalah oleh engkau wahai Muhammad al-Qur'ana, akan Al-Quran itu. Itu tartil itu adalah masdar. Secara tartil atau dengan bacaan yang tartil, yang betul, yang bertajwid dan menghayati. Itu ada tafsiran dia. Okey. Ataupun dia menerangkan jenis fi'il. Apa dia kata di sini? Wa jahid. Di sini perang, perangilah oleh engkau. Ini jahid, perangilah oleh engkau wahai Muhammad. Hum, mereka itu siapa? Orang kafir. Jenis macam mana nak perang dengan orang kafir? Jihadan kabiran. Makna dengan jihad yang besar. Jangan main-main, jihad yang besar. Makna dia menerangkan jenis itu. Maka di sini dia kata syurba ni adalah maf'ulun mutlaq. Apa makna syaribuna? Orang-orang yang minum. Makna mereka, ahli neraka akan minum. Minum apa? Minum apa? Air apa namanya tadi? Hamim. Mereka akan minum air yang mendidih itu. Macam mana? Syurbal hib. Apa makna syurba? Ini cara gaya minum mereka. Dengan
Apa ni, bukan minuman ni. Dia dengan cara minum. Al-him tahu makna him? Kalau cuba tuan-tuan tengok, dia ni, perkataan ni tidak digunakan dalam bahasa Arab biasa ni, klasik ni. Ya, unta apa? Unta yang kehausan. Syurbal ibilil attashi. Kalau dalam Al-Quran dia kata cara minum unta haus. Unta yang dah tak boleh dah berapa, unta berapa lama dia tahan? Kalau tak minum sebulan. Katalah sebulan dia tak minum, dia boleh hidup lagi. Jumpa air, macam mana? Kuk, macam tu kan. Begitulah gelojohnya ahli neraka itu, ya. Nampak air tu dia akan minum tanpa dia kira ini panas ke, perut dia terburai ke, dia tak kisah. Yang paling begitu gelojoh, kerana yang lebih dahsyat daripada tu dalam neraka ialah, iaitu terlalu haus. Jadi tuan-tuan bayangkan gambaran ahli neraka, ya, mereka penuhkan perut dia terlampau lapar, makan zakum tu sampai penuh, lepas tu terlampau haus, minum pula air mendidih. Allah menjelaskan dia orang jenis minum dia macam unta kehausan, terlalu gelojoh. Jadi kita boleh bayangkan macam mana akibat, ya, ahli neraka ketika itu. Ahli neraka ni, dia punya kepanasan dia, kata Allah Ta'ala, yang mana kalau belum sampai lagi, hancur dah muka ni, habis luruh semua daging-daging ni. Jadi kita bayangkan betapa seksa ahli neraka tersebut, ya. Syaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbar him, ya. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Syaribuna, mereka akan minum. Menterjemahkan isim fa'il dengan cara terjemahan fi'il mudhari'. Mereka akan minum syurbal him, dengan cara unta haus, ya? Kalau dalam terjemahan, dia terjemah macam mana, Haji? Mereka akan minum minuman unta. Minuman unta. Minuman unta. Ialah dengan cara minuman unta haus, ya. Kalau saya punya, dia kata syurbal ibilil attashi allati la tarwi, ya, yang tak lagi puas-puas, ya, tak puas-puas. Panjang ceritanya. Okey, kita masuk ayat yang ke 56. Itu 55, Okey, habis nak tutup dah kisah api neraka ni, ya. Api neraka ni yang menjadikan kita bertakwa. Takwa itulah yang menyebabkan orang banyak masuk syurga, ya? Okey, hadza nuzuluhum yaumaddin, ya. Okey, ayat 56. Okey. Hadza, ma makna hadza? Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Bila isim memulakan ayat, mesti jadi mubtada. Mubtada sepatutnya bagi apa? Bagi depan. Kenapa dia tak bagi depan? Mabni. Bila kita jumpa mubtada atau subjek, kita mesti cari khabar. Mana khabar dia? Nuzulu. Ini adalah khabar. Kenapa dia jadi khabar? Apa tanda khabar? Bagi depan. Ma makna nuzul? Yang disediakan. Oh, turun. Mana dia kata tempat turun, tempat tinggal. Ada dia panggil nuzul ni tempat tinggal, ya. Ada tempat yang disediakan. Nah, ini tempat yang disediakan lah. Al-mu'ad, kalau dalam tafsir saya, al-mu'ad iaitu tempat yang disediakan. Dia bagi depan sebab apa?
Dia khabar. Dia tidak ada alif lam, kenapa? Sebab dia akan jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Hum. Kenapa dia jadi mudhafun ilaih? Sebab dhamir muttasil dengan isim mesti jadi mudhafun ilaih. Cuba terjemahkan hadza nuzuluhum. Cara terjemahan mubtada khabar. Cuba. Ini adalah, ini yang diceritakan, ini adalah nuzuluhum, tempat yang disediakan hum, untuk mereka. Tempat yang disediakan mereka. Sesuai tak terjemah Melayu? Tak sesuai. Jadi kita kena tambah untuk. Mana dapat untuk tu? Saja tambah-tambah. Tak. Ya? Dia kalau ni teori mudhaf ada dalam buku kita, nantilah tengok sendiri kat rumah. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Tuan-tuan kalau tersangkut dalam menterjemahkannya, ya, saya kata qalam. Apa makna qalam? Pen. Pen siapa ni? Mestilah ustaz punya. Qalamul ustaz Z. Jadi bermakna kalau pen ustaz senang faham tak? Senang faham. Kalau senang tak payahlah susah-susah. Kalau tuan-tuan tak boleh nak faham, tuan-tuan ada dua cara menyengkang mudhaf ilaih dengan dua, iaitu dengan perkataan li atau dengan perkataan min. Min. Ya? Atau satu lagi fi. Ada satu fi. Ada tiga haraf jar yang boleh menyengkang mudhaf ilaih. Kalau qalamul al-ustaz, pen ustaz. Kalau kita tak boleh nak terjemah qalamun, apa yang sesuai? Lil ustaz. Apa makna qalamun lil ustaz? Pen bagi atau kepunyaan. Li juga makna kepunyaan ustaz. Kalau saya sebutkan begini, khatam. Apa makna khatam? Cincin. Khatamul az-zahab. Apa makna az-zahab? Emas. Khatamul zahabi, cincin emas. Orang Melayu boleh faham? Boleh, tak ada masalah, tak payahlah susah-susah. Tapi dia juga bermakna khatamun. Apa yang paling sesuai? Min zahab. Maknanya cincin yang dibuat daripada emas. Contoh ketiga apa Kak Zahra? Nampak macam dah buka dah. Fi. Apa dia tu? Ta'amu sabah. Ta'amus. Apa makna ta'am? Makanan as-sabahi. Makanan pagi. Ya, makanan pagi. Ya. Boleh faham kan? Bolehlah. Tapi kalau tak faham, boleh sengkang dengan fi. Ini makanan pada waktu pagi. Ya, pada waktu pagi punya. Ada dipanggil futur. Kalau ta'amun fi fi zuhri atau ba'da fi nahar, dipanggil apa? Makan tengah hari. Al-ghada. Kalau makanan pada waktu malam, makan malam tu dipanggil asya. Jadi orang Arab akan bezakan futur, ya, dengan ghada, makan tengah hari. Asya iaitu makan malam, ya. Tapi maknanya ta'amus sabah, makna ta'amun fi sabah. Ini makanan yang disediakan untuk pada waktu pagi. Okey, jadi maknanya kalau tuan-tuan kalaulah tersangkut di dalam menterjemahkan mudhaf ilaih, cari salah satu ni supaya tuan-tuan boleh pi. Ya, formula ini untuk menjadikan tuan-tuan boleh pi. Boleh apa? Boleh tak apalah, tak sangkutlah. Boleh meleraikan terjemahan itu. Tapi kalau dah faham tak payahlah. Rasulullahi. Faham tak? Faham. Kalau nak sengkang mana yang lebih sesuai? Rasulullah. Rasulun
lillah, rasul kepunyaan Allah, atau rasulun minallah juga boleh, ya. Rasul yang datang daripada Allah. Itu. Okey, Baitullahi apa yang paling sesuai? Li, rumah kepunyaan Allah. Okey? Kalau kitabullah, kitab daripada Allah, ya, kitab kepunyaan Allah. Boleh sesuailah. Ambil salah satu daripada tiga ni. Buku surat berapa, Kak? 68 untuk rujukan, 68 untuk kita mendapat penyengkangan ini. Ke surat 68. Okey, tuan-tuan, hadza nuzuluhum. Selepas tu perkataan apa? Yauma. Ma makna yauma? Pada hari. Mana dapat pada tu? Di mana letaknya pada? Sebab dia isim zaraf. Isim zaraf berbaris di atas. Mana-mana isim zaraf? Semua setuju isim zaraf? Pada hari, ya, semalam, kemarin, sekarang, ketika ini, itu adalah isim zaraf. Zaraf apa? Zaman. Tak kisah isim zaraf zaman ataupun zaraf makan, bila dia berbaris di atas, ada satu namanya lagi. Tengok diagram warna purple. Sebab isim baris atas dia, tuan-tuan kena tengok diagram warna purple. Isim baris atas dia panggil isim apa? Isim mansub. Ya. Ada berapa sebab? 11. Maka kalau isim zaraf tu berbaris di atas, apa namanya? Maf'ulun fih. Jumpa tak? Nombor berapa tu? Maf'ulun fih. Tuan-tuan terjemahkan yauma apa? Pada. Ni pada. Fi. Sebab tu yauma kita terjemah pada hari. Ya? Sebab ada makna fi. Fi makna apa? Harf jar semula terjemahkan fi. Ya, apa tuan-tuan faham? Fi, pada lagi, dalam lagi, di. Okey. Semua isim zaraf. Misal kata saya terjemah apa ni, sebutkan wara'a. Wara'a. Apa makna wara'a? Bukan belakang, di belakang. Sebab dia maf'ulun fi. Ada makna di tu, di belakang. Kalau amama, di hadapan. Okey? Kalau apa lagi? Wasata, di tengah. Okey, janiba, di tepi, di sebelah. Dia ada makna fi di situ, sebab tu dipanggil maf'ulun fi. Maf'ulun fi. Dia semua apa ni, istilah-istilah yang dibagikan itu mesti ada kaitan, Boleh makna fi tak? Ni fi campur hi. Apa makna fihi? Padanya, dalamnya. Itu maknanya. Yauma, isim zaraf. Dia adalah isim zaraf atau sama makna dengan maf'ulun fi. Tetapi hanya dipanggil maf'ulun fi pada isim zaraf yang bagi apa? Bagi atas. Sebab bila disebut maf'ul mesti bagi atas. Kalau isim zaraf tu bagi bawah, jadi tak maf'ulun fi? Tak jadilah. Sebab dia hanya isim zaraf yang bagi di atas saja. Isim zaraf mesti jadi apa biasanya? Mesti jadi mudhaf. Tuan-tuan jangan fikir banyak sangat. Sebut dia isim zaraf, pegang dulu dia akan jadi mudhaf. Selepas tu tengok sebelah dia, boleh tak jadi mudhafun ilaih. Kalau tuan-tuan tak berfikir pun 80% saya confirmkan jawapan tu betul tanpa berfikir. Apatah lagi berfikir. Tapi fikir panjang-panjang pun tak guna juga, Sebab isim zaraf memang akan jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Ad-din. Apa tanda mudhafun ilaih? Bagi bawah di hujung. Jadi dia ada dua peranan. Pertama dia bagi atas sebab maf'ulun fi, dan dia juga adalah mudhaf
dan ad-din akan jadi mudhafun ilaih. Ma makna yaumaddin? Pada hari agama, iaitu hari pada hari akhirat, ya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Hadza nuzuluhum. Nuzuluhum, tempat yang disediakan untuk mereka. Perasan tak tu terjemah untuk tadi tu? Kenapa terjemah untuk? Sebab kita menyengkang antara mudhafun ilaih. Ini adalah tempat tinggal untuk mereka. Yaumaddin, pada hari pembalasan, pada hari akhirat nanti. Ini ayat yang ke-50. 56 kalau dalam tafsir saya dia kata hadza huwal mu'ad lahum yaumal qiyamah. Dia terus yaumal qiyamati saja, yaumaddin makna yaumal qiyamati, ya. Boleh juga. Al-mu'ad tu tempat yang disediakan, makanan yang disediakan, iaitu hidangan jugalah. Sebab kalau tafsir saya, dia nuzul itu nuzulun, dia sebut al-mu'ad. Jadi yang kita dimakan Ialah sesuai jugalah. Maknanya yang mungkin lebih sesuai, makna yang disediakan. Ini dalam tafsir saya umum, mungkin kita kata makanan yang disediakan, iaitu hidangan. Kalau dalam ayat yang lain, nuzul tu makna tempat yang disediakan, ya, nuzul juga. Kalau dalam surah yang kita baca dulu, dalam surah As-Sajdah, apa perkataan nuzul? Ada tak? Cuba tengok semula. Hafal surah Sajadah tak? Dah lama tak jadi imam ni, lupa. Asyik jadi makmum je. Ayat yang ke berapa tuan-tuan? Ada tak? Ya? Nuzulan bima kanu ya'malun. Okey, ayat 19, ya. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Ini tempat tinggal sebab dia berkait dengan Jannatul Ma'wa, ya, tempat tinggal. Kalau dalam surah Al-Waqi'ah ni, nuzul ini lebih sesuai hidangan atau makanan yang disediakan, ya. Kalau nuzulan dalam surah As-Sajdah itu tempat tinggal yang disediakan. Dalam surah Waqi'ah makanan yang disediakan. Okey. Boleh, ya? Hadza nuzuluhum yaumaddin. Okey, tuan-tuan, episod untuk neraka sudah tamat, sudah tamat. Maka kita masuk episod baru dalam kita punya surah ini, iaitu persoalan-persoalan yang diajukan oleh Allah Ta'ala untuk kita berfikir pula. Maka Allah akan menggunakan, bila bertanya, menggunakan apa? Haraf apa? Isim istifham. Sebab tu, ya, dia gunakan perkataan apa nombor satu? Apa ayat dia? Oh, okey. Tak apalah. Boleh. Ayat tu dah tamat juga. Ayat tu tetap tamat, tetap tamat episod neraka. Okey. Kita mulakan daripada mula dia, apa dia? Nahnu. Statement Allah Ta'ala. Nahnu, ma makna nahnu? Kami. Lepas tu perkataan apa? Khalaqnahum. Okey. Nahnu makna apa? Kami. Isim ke fi'il ke haraf?
Isim bila memulakan ayat jadi apa? Mubtada. Mana khabarnya? Ya tuan-tuan? Khalaqna. Ya. Okey, ini kita kata mubtada. Setuju tak? Setuju. Apa tanda dia mubtada? Bagi depan tu kebetulan. Dia mabni nahnu tu sampai kiamat nahnu Okey. Sebab dia isim ma'rifah. Nahnu ni siapa? Allah, ya. Maka kita nak katakan khabar kena pecah dulu macam tu. Ya. Sebab ini fi'il apa ni? Fi'il madhi, ya. Fi'il madhi. Pertama fi'il madhi. Bila kita jumpa fi'il madhi cari apa? Fa'il. Fa'il dia siapa? Nahnu. Na tu ialah nahnu tu siapa? Allah. Kami telah menciptakan. Maka orang Arab kata fi'il madhi dan fa'il dia adalah khabar kepada mubtada. Tapi kita tak boleh terus, sebab nak cari khabar yang simple dia bagi depan. Misal kata al-ustazu, dia bagi depan sebab dia mubtada, ya. Kalau khabar dia mujtahidun. Ini mubtada sepatut bagi apa? Depan. Khabar bagi depan. Itu kalau khabar dia isim. Mubtada mesti isim, khabar tidak semestinya, ya. Al-ustazu dia tetap jadi mubtada. Kalau fil fasli, mana khabar dia? Fil fasli. Dah tak nampak bagi depan dah kan? Kenapa? Dah diganggu oleh harf jar. Maka fil fasli itu akan jadi khabar. Macam mana terjemah al-ustazu fil fasli? Ustaz itu ada dalam kelas. Kalau al-ustazu mujtahidun, ustaz itu adalah berapa orang ni? Seorang lelaki ke perempuan? Lelaki. Seorang lelaki yang rajin, ya. Mudah-mudahan dapatlah kat Ustaz Rusdi tu. Tuan-tuan tak nak doakan, saya cipta doa. Tuan-tuan aminkan je lah. Okey. Dia juga boleh dalam bentuk fi'il seperti mana ayat kita. Al-ustazu bisa kata yazhabu ilal fasli. Mana dia punya khabar dia? Yazhabu sahaja ni. Tetapi kita kena keluarkan dia. Fi'il apa ni? Mudhari'. Bila fi'il mudhari' kena cari apa? Fa'il dia. Fa'il dia siapa? Huwa tu siapa? Ustaz. Ustaz tu dia pergi. Jadi maknanya kita kata fi'il mudhari' dan fa'ilnya iaitu huwa, ya, adalah khabar. Seperti itulah. Jadi tuan-tuan mesti nampak begitu, ya. Jangan nampak tak ada pun bagi depan Ustaz. Kata dalam purple ni khabar bagi depan, ia bagi depan sekiranya dia isim macam ni. Tetapi kalau khabar dalam bentuk harf jar tak dapat. Kalau dalam bentuk fi'il lagilah tak nampak. Ni bagi depan ni bukan sebab dia khabar. Dia bagi depan sebab apa? Fi'il mudhari' yang tak kena kacau oleh harf nasab dan harf jazm. Kalau ada harf nasab an, jadi apa? Yadhhaba, bagi atas. Kalau lam yadhhab, dia bagi depan ni sebab tak ada siapa kacau dia. Bukan sebab dia apa? Khabar. Kerana khabar bagi depan tu maksud dia ialah isim bagi depan. Betul tak? Sebab ni kita bincang isim ke fi'il? Isim ni. Isim yang bagi depan ni, ya. Tetapi ni fi'il ni kita kena pecahkan dia. Okey. Khalaqna, kami telah ciptakan. Fa'il dia nahnu iaitu Allah, maf'ul bih dia kum, sebab macam biasalah.
Kalau tuan-tuan malas nak jawab, macam biasa Ustaz. Penat dah saya nak jawabnya. Cakaplah, takkan Ustaz tak tahu pula. Dia akan pasti jadi maf'ulun bih, kerana teori dia muttasil dengan fa'il. Ni fa'il, ni fa'il madhi. Sama juga maf'ulun bih. Ya? Dengan tu kita dapat menyimpulkan beberapa teori yang sangat mujarrab dalam dhamir muttasil. Tuan-tuan boleh simpulkan 3 perkara yang mujarrab dalam kita punya teori. Pertama, apabila dhamir muttasil dengan fa'il, dia jadi apa? Maf'ulun bih. Kedua, dhamir muttasil dengan apa? Isim, mesti akan jadi mudhafun ilaih. Ketiga, dhamir muttasil dengan inna, dinna namanya, ya, akan sama juga isim inna. 3 benda ni sudah mujarrab. Apa makna mujarrab? Ya. Mujarrab ni sifar 3. Cuba tuan-tuan jalankan sifar 3, saya nak dengar. Okey. Diagram. Ini formula mujarrab namanya. Mujarrab, mujarrab. Ni mujarrab ni bukan ubat ya tuan-tuan. Formula pun mujarrab. Okey, sifar 3 macam mana bunyinya? Fa'ala. Okey. Fa'ala. Cuba tuan-tuan bariskan jarrabah. Ia telah menguji. Cuba bunyikan fi'il mudhari'. Yufa'ilu akan jadi yujarribu. Ma makna yujarribu? Dia sedang atau akan menguji. 3, isim masdar. Macam mana bunyinya? Taf'ilun, tajribun. Tetapi kita kena ikut orang Arab sebut. Orang Arab biasa akan sebut tajribah. Tajribatun mana? Apa? Masdar ujian. Isim fa'il macam mana bunyinya? Sifat 3 mufa'ilun, dia akan jadi mujarribun. Mujarribun. Ma makna mujarrib? Yang menguji. Yang menguji itu siapa? Ya, kita lah yang membuat uji kaji itu. Orang yang membuat uji kaji dipanggil mujarrib. Nombor 5, isim apa? Isim maf'ul macam mana bunyinya? Mufa'alun mujarrabun. Itulah mujarrab. Ma makna mujarrab? Yang diuji. Makna kalau kita formula mujarrab maknanya formula yang diuji, yang telah diuji tepat, dah banyak kali dah uji, kena. Jadi mujarrab lah. Kenapa ubat tu dipanggil ubat mujarrab? Ubat tu dah turun temurun dah. Nenek moyang kita sakit perut, sapu je elok. Mujarrab ubat ni. Ada juga doa mujarrab kan? Kerana dia telah menjadi amalan wali-wali Allah Ta'ala. Bila lakukan zikir dan doa ini, Masya Allah, senang Allah makbulkan. Maka dipanggil doa ini mujarrab. Zikir ini mujarrab. Berdasarkan pengalaman-pengalaman awliya Allah Ta'ala.